Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari yang dimuliakan, Ramadan Mubarak, kullu am wa antum bi khair. Dan sempena majlis yang kita sering adakan pada malam Isnin, kita teruskan cara live Facebook ini dengan memulakan dengan membaca dan menyerikan majlis dengan berselawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar. Dalam beberapa acara minggu-minggu sebelumnya, kita telah mengupas tentang akhlak, tentang karakter, integriti dan beberapa kebrokan, dan kita kaitkan juga tentang kefahaman Melayu dan Islam. Maka saya fikir wajar pada sesi ini kita terangkan apa dia keistimewaan, ya, seperti mana yang susulan dari sejarah Melayu dengan pengalaman si Kitul, Raja Mendelia, penerakaan, pengkhianatan yang terkait dengan soal akhlak dan juga kekuatan satu budaya bangsa. Dan ini dalam Islam kita terima ada kepelbagaian, ya, perbezaan kaum, kabilah untuk lita'arafu, ya. Dan juga dalam ayat yang berikut ini yang kita faham sebagai peringatan Allah SWT untuk menjadi semua manusia itu dengan kepelbagaiannya. Karena kalau Allah inginkan, semuanya tentu akan tetap menjadi satu, ya. Firman Allah SWT, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jadi dalam kupasan ini maksudnya, dan kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad menghendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu, tetapi tidak berlaku demikian. Dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Ini surah Hud ayat 118. Jadi dalam pengantar ini saya nak khususkan kepada pengalaman sejarah kebudayaan Melayu. Kedatangan Islam dengan pelbagai teori, ya, menunjukkan bahawa Islam itu mengadunkan, ya, faktor akidah, keyakinan, tetapi juga aspek budaya.
Dan di antara kupasan yang sangat mengesankan kepada beberapa generasi sejak tahun 70-an atau akhir 60-an adalah kupasan atau teori pengislaman oleh Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas, seorang sarjana ulum tanah air, yang menulis tentang di antara lain Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Ini penting saya ingat generasi muda. Kalau saya dulu baik sebagai guru atau profesor di Amerika dan menteri pendidikan, saya sering wajibkan bakal guru dan anak-anak muda dalam latihan untuk membaca, bukan saja untuk anak-anak Melayu dan Islam, tapi juga bukan Islam, supaya dia tahu tentang majoriti Melayu penduduk di Malaysia, orang Melayu ini ada sejarah dan budaya tersendiri yang terkait kuat dengan keyakinan Islam. Kita ambil umpamanya kupasan Said Muhammad Naqib Al-Atas ya. Saya bernasib baik kupas kerana dia macam guru saya. Pernah umpamanya ke rumah dia maghrib, makan dengan isterinya Latifah Maurid, lepas itu Aisyah, dan kupasannya sampai pagi ya. Dalam beberapa karya beliau termasuk risalah untuk kaum muslimin, Islam and Secularism, dan saya pernah umpamanya hadir dalam perdebatan dua beradik di antara beliau dan Profesor Husin Al-Atas. Bermula jam 9 malam habis 5 pagi. Jadi kami daripada duduk atau kerusi sampai ke lantai mencatat dan mendengar kupasan dan perdebatan di antara keduanya. Berbalik pada Islam dan dalam sejarah kebudayaan Melayu, tesis beliau ini penting bahawa Islam ini tidak hanya merupakan pengaruh yang disebut oleh sarjana Belanda Van Loer dan Schricker sebagai thin veneer, mana kita ini pengaruh Hindu Buddha dan Islam hanya selaput nipis ke atas. Tidak benar, kata Naqib. Dan dia bawa sebenarnya Islam telah menyediakan jiwa Melayu Indonesia ke arah pemodenan, kebebasan, keadilan dan kemuliaan kepribadian insan. Ini catatan saya pribadi ya, tetapi yang dapat kita nukil daripada beliau ialah pengaruh Islamlah yang berhasil membebaskan budaya Melayu dari mitos yang khayal. Kerana banyak kepercayaan kita ya, hantu-hantu dan pelesit dan hantu raya dan pantang larang dan sebagainya yang tidak rasional, tidak berdasarkan akal, tidak selagi dengan kefahaman Islam, dan diganti menetapkan ini untuk yang disebut oleh Naqib, alam akal budi yang menuntut cara hidup yang tertib dan teratur ya. Jadi dari segi kekuatan akidah kepada satu sistem akhlak yang kemudian dia sebut sebagai merubah bukan sahaja rupa ya. Okey, tengok dari segi pakaian, itu rubah daripada sistem yang lama ya, kepada jiwa dan roh. Jadi dia kata menusuk sehingga ke jiwa, ke kalbu manusia Melayu itu. Jadi oleh demikian tidak boleh lagi dianggap sebagai lapisan nipis yang menyelubungi atau menutup budaya kita. Jadi kalau kita nak faham Melayu ini, asas dan pengaruh Islam itu sangat tebal ya. Dia dalam teori dia sebut soal bahasa. Bahasa Melayu asal itu dijadikan lingua franca, dijadikan ilmu, budaya bahasa ilmu, dan dimartabatkan itu dengan pengaruh Islam, sastra, kemudian dan budaya dan sistem pemerintahan dan politik keseluruhannya. Ini penting untuk kita masyarakat Melayu dan bukan Melayu di Malaysia ini faham ya, bahawa kalau kita tekankan kebangsaan Melayu dalam erti kata yang sangat terbatas dan ketepikan nilai akhlak, rasionalisme, akhliyah, kebebasan, ia akan menyebabkan faham Melayu itu menjadi perkauman sempit. Apa kata Naqib? Dan saya ambil nukil dari buku dia. Ini tidak berarti
bahawa unsur-unsur Islam harus diabaikan, dileburkan atau ditenggelamkan dalam kebudayaan Melayu sehingga membawa kepada chauvinisme kemelayuan. Akan tetapi, keseimbangan nilai-nilai Islam dan Melayu haruslah dituntut sebagaimana yang patut. Ini satu kenyataan yang sangat asasi, yang penting untuk kita faham, iaitu kebangsaan Melayu, semangat kesedaran itu yang bangkit di negara itu wajar, harus didukung. Tetapi bila diremehkan, dikesampingkan pengaruh Islam, bahayanya ialah chauvinisme, perkauman sempit yang membawa arti penindasan, kezaliman, permusuhan kaum. Ini peringatan ini dibuat oleh Naqib setengah abad yang lalu, ya. Jadi kita kena ingat dan pastikan bahawa faham kadang-kadang sering perbahasan Melayu Islam di negara kita ini kadang-kadang lari daripada kekuatan asas budaya Melayu yang memartabatkan kemuliaan insan, jiwa murni, akal budi, tetapi dibawakan soal darah dan keturunan dan warna kulit. Ini satu perikatan yang penting. Sebelum itu, dalam kupasan Capita Selecta oleh Muhammad Natsir, salah seorang pemuka, pemimpin, pernah menjadi Perdana Menteri Negara Persekutuan Indonesia dan juga pemimpin masyumi. Dalam Capita Selecta, beliau menyebut di antara lain tentang ajaran untuk membantras apa yang dinamakan ta'assub atau seringkali disebut orang dengan istilah fanatik, meskipun tidak begitu tetap perkataan fanatik atau pengganti ta'assub. Jadi dia cuba ulas masa itu, kerana tentunya di Indonesia juga ada tentang kebangkitan kebangsaan ini membawa kepada kefanatikan kaum atau bangsa dan juga kefahaman kebangsaan yang murni. Tetapi pakailah perkataan fanatik itu, iaitu fanatik dalam segala lapangan, dalam faham, membela kaum dan bangsa. Maknanya membela tanpa mengira asas hak atau keadilan. Dan ini tentunya bersandarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan tentang keperluan kita bedakan di antara kecintaan kepada negeri atau kaum dengan kecintaan kepada prinsip dan jangan zalim, ya. Ini hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih, ya. Hadis ini dengan lafaz Ahmad, ya Rasulullah, aminal asabiyati an yuhibbar rajulu qaumahu. Ya, wahai Rasulullah, adakah tergolong sebagai asabiyah jika seseorang mencintai kaumnya? Qala la. Jawab Rasulullah SAW, tidak. Walakin minal asabiyati an yu'ina ar-rajulu qaumahu 'ala zulmi. Ini penting kita ingat, ya, yaitu yang dikatakan asabiyah itu adalah saat seorang itu menolong kaumnya kepada pada perkara yang zalim. Jadi dibezakan mencintai, membantu kaum, mengangkat darjat martabat mereka, tidak ada salah. Tetapi sebaik prinsip keadilan, kebebasan itu dikesamping, dikeremehkan, diketepikan, maka timbullah kezaliman dan ini ditolak. Sebab itu dalam fahaman kita, saya ingat penting anak-anak muda baca semula Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu. Bahawa Melayu itu terangkat bahasa, sastra, budaya, keilmuan berdasarkan yang disebut tradisi akal, rasionalisme yang dikupas oleh Naqib dalam Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu. Ya, kerana dalam perbahasan dan wacana sekarang ini kadang-kadang orang dia fikir soal kemelayuan, ya,
Dan sehinggakan rasuah berbilion itu asalkan Melayu. Saya pernah lagi dalam debat di parlimen bila saya menegur mengapakah kontrak dan penswastaan diberi kepada beberapa kroni dan berulang orang-orang itu menjadi bilioner dan tidak kepada rakyat terbanyak. Ada teman-teman saya, ya, saya tak sebutlah ada parti mana ya, tapi saya masih anggap teman yang kata, Anwar, ini sekurang-kurangnya Melayu jadi bilioner. Mengapa kita harus kritik? Lihat, soal prinsip, soal keadilan, soal kesaksamaan, soal penindasan, soal harga, sama ada bila kita swastakan harga naik, itu tidak dipedulikan. Kerana faham kaum itu mengatasi soal kebenaran, keadilan. Ini saya ingat harus kita perhatikan. Dalam debat-debat kita soal kaum begitu, tak ada masalah. Dan bila Muhammad Nasir sebut tentang asabiyah, tentang fanatik ta'assub, ini faham ta'assub ini bahaya ya. Sebab itu saya pernah kupas dulu tentang buku Muta'assibin, golongan ekstrim dan fanatik ini. Dia bawa Islam tetapi ta'assub, faham dia saja, tafsiran dia saja, ikut parti dia saja, atau kelompok dia saja, atau guru dia saja. Jadi kadang-kadang tidak peduli langsung benar atau palsu, walaupun minggu ini fatwa lain, minggu depan fatwa lain, tetapi kerana ketaksuban itu menyebabkan fahaman mengelirukan. Ini dikupas oleh Syekh Yusuf Al-Kharadawi. Tapi dalam konteks ini kita nak kupas apa dia asabiyah ni. Faham kaum atau perkauman sempit ini disebut asabiyah. Ini yang saya kaitkan dengan hadis sebentar tadi tentang apa dia asabiyah. Tetapi Abu Rahman Ibn Khaldun dalam kitabnya The Muqaddimah Al-Muqaddimah ya. Kitab ini maknanya muqaddimah ni muqaddimah pengantar kepada sejarah ya. Tapi muqaddimah dia saja pun dah tebal betul. Jadi ada kupasan yang saya baca dari tesis PhD sarjana muda kita Ashikin Abdul Halim ya, yang merumuskan satu hal yang menarik di sini, iaitu tentang asabiyah yang tadi yang disebut mati dalam jahiliyah oleh Rasulullah. Ingat, kadang-kadang kita ni faham kaum Islam, jerit soal Islam, tapi faham perkauman sangat sempit. Kita lupa bahawa kalau kita cuai, Rasulullah SAW menyebut orang yang cakap soal Islam atau Melayu atau Cina atau India ataupun orang putih ataupun Jerman berlebihan sehingga hilang kemanusiaan dan keadilan, dia mati dalam jahiliyah. Sebab itu dia tidak boleh zalim. Nah, dalam mukadimah saya sebutkan tadi, dikupas di antara asabiyah yang dikutuk oleh Islam, iaitu kerana dengan buta tuli mendukung satu kumpulan dan mengenepikan keadilan. Ada banyak contoh-contoh pra-jahiliyah, zaman jahiliyah, pra-Islam tentang kecenderungan begini ya. Perlawanan kaum antara kabilah dengan kabilah, yang dimenangkan ialah kabilah dia, sama ada salah atau zalim. Itu satu. Ini yang disebut asabiyah jahiliyah. Ibn Khaldun itu membedakan kerana dia mencuba melihat asabiyah yang positif. Ya, ini sekadar esprit de corps, maknanya ada yang terjemah masa saya di universiti dulu, profesor menyebut semangat kekitaan, maknanya jaga keluarga, jiran, tetangga, kampung halaman, negeri, kaum, dan untuk mengangkat dan membawa kebaikan dan tidak membawa maksud kezaliman. Jadi asabiyah ini tentulah tidak bercanggah dengan konsep asabiyah yang disebut mati dalam keadaan jahiliyah. Ini yang disebut yang selari dengan kehendak Islam.
Jadi dalam mukaddimah itu, teori ini menyebut bahawa dalam kategori peradaban, mula kita bangkit soal kita bangkitkan soal asabiyah mula-mula daripada Omran Baidawi, masyarakat yang tribe yang mundur. Dengan semangat baru ini mengangkat dan menjadi satu lebih maju, dia jadi Omran Hadari. Jadi dia ada dua kategori. Ini dengan semangat asabiyah, maknanya jaga negeri, jaga peraturan. Ini prinsip akhlak ditekankan oleh Ibn Khaldun. Dalam generasi awal, semangat kekitaan, nak bina negara, jaga kepentingan rakyat, jaga akhlak, ini yang disebut tadbir urus yang baik, good governance. Tetapi bila timbul generasi kedua dan ketiga, dia dah mula cuai, dia mula terpukau dengan kekayaan, semua nak tunjuk hebat, nak tunjuk cara yang sangat membazir, dan semua nak kumpul harta dan nak jual beli pengaruh politik masing-masing. Ini bawa kepada keruntuhan. Jadi ingat, teori Ibn Khaldun ini dari Omran Baidawi, nomadic culture, itu naik menjadi Omran Hadari. Itu yang disebut peradaban yang banyak berkisar di sekitar kota atau negeri. Ini teori ini penting ya. Ibn Khaldun sosiolog Muslim yang memperkenalkan teori ini, kemudian dinukil oleh Toynbee yang membawa tentang cyclical theory of civilization, bahawa putaran peradaban pasang surut peradaban. Tapi asas yang disebut oleh Ibn Khaldun ialah asabiyah. Jadi kita nak sebut tentang masyarakat Melayu ini, kalau dikaitkan dengan asabiyah atau perkauman atau kebangsaan yang pertahankan keadilan, yang tidak menghina orang lain, yang mau mengangkat martabat bahasa, sastra, budaya, ekonomi mereka dengan cara yang adil dan bijaksana, itu memang diharuskan, malah digalakkan. Yang dibantah adalah bila termasuk kecenderungan kezaliman. Saya bawa umpamanya kupasan Syekh sahabat saya Dr. Siddiq Fadil tentang dalam buku beliau Islam dan Melayu, Martabat Umat dan Daulat Rakyat, yang juga banyak dibaca oleh generasi muda, yang saya minta harus dikupas ya. Tentang bagi Siddiq ini, selagi dengan apa yang saya kupas sebelum ini ya, Naqib, Natsir dan sebelumnya Ibn Khaldun, bahawa nak bina watak dan citra bangsa Melayu ini harus meliputi usaha memelihara nilai-nilai. Jangan kita umpamanya cakap soal Melayu, sejarah kita tidak tahu, nilai luhur warisan bangsa, menggali yang telah lama tertimbus dalam peredaran zaman dan menyegarkan yang telah layu dalam pertukaran Muslim. Jadi ini beliau sebut umpamanya dan dikaitkan dengan era Islamisasi di rantau abad 13 hingga abad ke-16. Ya, berlakunya revolusi kebudayaan terbesar pernah dialami oleh umat Melayu. Nilainya apa? Kebenaran, keadilan. Ini nilai kebenaran Melayu. Melayu itu dia muliakan tradisi akal dan kebenaran dengan pengaruh Islam. Tetapi bagi kita, palsu pun tidak apa kerana parti kita. Palsu pun tidak apa kerana ketua kita. Ini maknanya tidak dipertahankan warisan pertimbangan akal. Keadilan, itu nilai yang dipertahankan dalam budaya warisan Melayu ini ya. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Maknanya kebudayaan Melayu itu ditekankan. Kemudian dalam buku ini juga tentang sejarah awal yang dibangkitkan perjanjian Melayu itu
jangan diaibkan, itu dibangkitkan, tapi tidak saya nak kupas sekarang ini ya. Kemerdekaan, maruah, amanah, musyawarah, falah atau kejayaan, saadah, kebahagiaan, ilmu, jihad, kerja kuat, kebersamaan, kesalingan, keselamatan, kekayaan, keindahan, kasih sayang. Itu menjadikan budaya Melayu satu kebudayaan yang kuat bila nilai ini diterapkan. Ya. Tetapi kalau kita umpamanya pertahankan umpamanya keangkuhan, pembaziran, rasuah, penyelewengan, penindasan, penghinaan orang lain, itu tidak pernah terterap dalam jiwa Melayu. Jiwa Melayu itu jiwa yang membina kekuatan dari dalam dan kekuatan untuk membina satu budaya yang luhur. Ini yang dikupas oleh Saudara Siddiq Fadil, Islam dan Melayu, yang diterbitkan oleh Akademi Kajian Ketamadunan Kolej Darul Hikmah. Juga beberapa buku asas ini yang saya fikir perlu kita teliti dan baca, kerana dan mungkin kesempatan lain saya boleh ulas sedikit apa yang saya himbau dalam kupasan Asian Renaissance atau gelombang kebangkitan Asia, mungkin pada kesempatan lain. Tapi saya nak rumuskan di sini tentang mengatakan kita banyak, saya dengar sini, kadang-kadang orang kata, "Wano, you tak cukup Melayu kerana you kawan dengan Cina." Ataupun pasal apa tak bercakap soal Melayu sahaja. Dia lupa bahawa Melayu ini itu dikaitkan dengan nilai yang luhur, ya. Warisan Melayu ini dulu daripada zaman animisme sehingga Hindu Buddha hingga Islam. Tapi yang membawa saya kata perubahan ini, saya ingat sekali lagi saya nak rumuskan satu buku dalam sejarah pemikiran Melayu yang sangat penting, iaitu oleh Naqib Al-Atas. Ada orang bahaskan tentang beberapa aspek teorinya yang boleh dipertikai, tetapi hujah beliau yang asasi, yang fundamental ialah merubah rupa, budaya, bahasa, jiwa, roh Melayu, kerana ada tradisi akliyah, tradisi akal itu diterapkan, tradisi ilmu dihidupkan, dan nilai dipertahankan, ya. Maknanya tidak lagi umpamanya pertahankan isu kaum sehingga jadi zalim. Maka dia beri amaran. Saya ingat pada masa itu bila dia lihat perkembangan kebangsaan begitu rupa, dia beri amaran, sebaik kita remehkan, memisahkan aspek nilai keadilan, kemanusiaan, kasih sayang ini dari budaya Melayu, iaitu aspek-aspek yang hidup dalam Islam, maka bahaya chauvinisme akan disemai. Itu disebut bahaya chauvinisme, iaitu perkauman sempit. Sama dengan apa yang Nasir sebut, racism, fascism, chauvinism, itu aspek-aspek yang mungkin cepat terpengaruh. Jadi sekarang ini umpamanya kalau kita bawa, memang dia pengaruh kerana dia terkait dengan soal kaum, soal warna kulit, soal darah, daging ini, dia cepat boleh menghambat. Islam itu dapat memberi tapisan supaya memberi nilai kemanusiaan, tradisi akal dan kebebasan dan keadilan yang mengatasi kepentingan-kepentingan kecil yang lain. Jadi mudah-mudahan pandangan ini dapat disoroti, diteliti dengan baik oleh rakan-rakan untuk berhujah. Dan saya senang kerana saya tahu kalau ikut netizens komen ini soal dari kalangan anak-anak muda Melayu atau masyarakat Melayu, ini soal yang sangat penting. Apa dia jaminan keselamatan masa depan orang Melayu di Malaysia ini? Jadi wajar hal ini kita terus bicarakan, insya-Allah. Saya nak sentuh sebelum akhir ialah tentang PKP, ya. Beberapa pengumuman dibuat oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri tentang bermula hari Isnin akan diberi kelonggaran, walaupun ada beberapa peraturan yang syarat-syarat peraturan yang harus dipatuhi.
Kemudian ada menteri lain kata baru balik dari kampung, ni maknanya 4 hari bulan boleh mula. Kemudian ada menteri lain pula kata 7 sehingga 10 hari bulan baru boleh balik. Ada pula yang kata sekarang buat pecah peringkat. Ada pula bagi kenyataan kalau siap sedia. Saya fikir patutnya satu kenyataan awal itu harus jelas, ya. Saya setuju kalau kita buat cara peringkat dengan jaminan yang ketat tentang kesihatan dan keselamatan. Ya. Kita tahu bahawa coronavirus ini, COVID-19, masih menyerang. Di beberapa negara, dia dapat pastikan ada pusingan kedua. Di negara kita, pasti umpamanya walaupun mula menurun, kemudian hari Sabtu sudah meningkat semula. Ini semua membimbangkan. Maknanya kalau pada hemat saya, beberapa suara membantah dan menyatakan kebimbangan itu jangan kita ketepikan. Kita lihat umpamanya kenyataan-kenyataan itu sangat merunsingkan, ya. Golf boleh, kemudian dia kata jemaah secara terbatas tak boleh. Tak apa lagi, operasi kedai judi dah dibuka, itu orang berhimpun juga. Jadi hal-hal ini bagi saya, ya, tak walaupun saya tahu lah orang yang dulu keras semuanya, haram, hudud semua dah diam. Ni kuasa ni kadang-kadang memukau, ya. Kuasa dan harta ni memukau. Jadi benda yang nyata kabur. Apa yang patut disegerakan kedai judi saya pun tidak faham. Kerana kedai judi ini akan dikerumuni, ya. Walau bagaimanapun, oleh kerana ini keputusan kerajaan sementara ini, saya sarankan sebaiknya kalau tidak perlu atau boleh ditangguhkan, kita jagalah keselamatan dan kesihatan kita, mengawal diri di rumah. Kalau terpaksa pergi dalam keadaan sangat terbatas dengan semua persediaan termasuk menjaga jarak dan pembatasan sosial. Tapi kalau tidak perlu, saya fikir janganlah. Kalau ada pertemuan atau 1, 2, 3, 4 orang dalam keadaan terkawal atau kerja urusannya mendesak kerana kelonggaran diberikan, saya terima. Tetapi saya ingin menggesa kerana tidak ada jaminan sama sekali keadaan benar-benar terkawal. Keadaan menurun, kemudian naik semula hari Sabtu. Di banyak negara, bila ujian itu diperbanyakkan, di Malaysia ujian masih terbatas ketimbang atau berbanding Singapura atau Australia atau Kanada. Angka meningkat besar bila ujian bertambah. Sekarang ujian masih terbatas. Ujian ke atas pekerja asing dan warga asing juga terbatas, dan di beberapa negara termasuk Singapura ini menjadi juga satu masalah di negara kita. Jadi semoga Allah SWT memelihara kita, dan saya hanya mampu menasihat rakan-rakan, kalau tidak ada keperluan yang daruri atau darurat, jagalah dan kawallah keadaan di rumah. Jangan terpusu-pusu di pasar seperti yang berlaku di beberapa negeri. Ini membawa risiko kepada diri, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.